Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita jumpa lagi ya. Kita teruskan pelajaran kita hari ini. Untuk hari ini kita akan belajar banner, frame dan menu dalam HTML. Untuk buku teks awak boleh rujuk muka surat 121. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini 4.2.4 iaitu menggunakan atau cara HTML untuk menghasilkan banner, frame dan menu. Okey, seterusnya banner. Okey, apa itu banner? Banner biasanya berbentuk segi empat ya. Dia merupakan spanduk web digunakan sebagai tajuk kepada laman sesawang. Okey, banner ni dia melambangkan tajuk untuk laman sesawang tersebut ya. Terletak di bahagian atas, bawah atau pada sisi laman sesawang. Banner mengandungi teks iaitu tulisanlah yang kita boleh baca, kemudian grafik. Grafik ni merupakan gambar ya. Animasi ialah grafik yang bergerak dan juga bunyi. Okey. Ini contoh banner. Ini ialah contoh laman sesawang untuk Kementerian Pendidikan Malaysia. Bannernya berada di bahagian atas. Tadi cikgu dah sebutkan, banner boleh berada di bahagian atas, boleh juga berada di bahagian bawah dan juga boleh berada di bahagian sisi. Untuk laman sesawang Kementerian Pendidikan Malaysia, banner berada di bahagian atas ya. Okey, seterusnya ini contoh laman sesawang untuk Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, bannernya berada di bahagian atas juga. Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan tutorial bagaimana menghasilkan tag banner ya. Okey, untuk ini awak boleh rujuk buku teks muka surat 122 dan 123. Okey, buka notepad awak. Okey, buka notepad. Sebelum ni kita dah belajar kan untuk tag paragraf dengan headings ya. Okey, permulaan dia kita kena buat apa? Okey, kita kena buat tag HTML. Okey. Ingat lagi cikgu cakap dia wujud berpasangan. Dah ada tag awal, kita mesti ada tag apa? Kita mesti ada tag akhir HTML. Okey, di antara HTML ni, tag awal HTML dengan tag akhir HTML, dia ada apa? Dia ada tag head. Okey, kemudian kita buatkan apa dia? Tag akhir untuk head. Okey. Kemudian di antara tag awal head ni dengan tag akhir head, kita ada apa? Kita ada title. Kita ada title. Tag awal title. Okey, kemudian kita ada apa? Tag akhir untuk title. Okey, seterusnya kita nak buat apa tajuk kita punya tugasan untuk hari ni, iaitu kita nak buat banner. Jadi kita buat title dia sebagai banner. Kemudian kita dah tutup, dah ada title, tag awal title kita tutup, tag akhir title. Kemudian kita buat apa? Bawah head. Kemudian kita kena ada tag untuk body. Tag awal untuk body dan tag akhir untuk body. Okey, dalam body ni merupakan utama ya, badan utama ataupun semua berkaitan dengan teks, grafik, link, dia berada di bahagian body ya. Okey.
Kemudian di antara body, tag awal body dengan tag akhir body, kita letakkan lagi satu tag iaitu banner. Okey. Kita tutup. Kemudian kita buat tag akhir untuk banner pula. Okey. Seterusnya, di antara tag awal banner dengan tag akhir banner, dia ada image. Image banner yang kita nak masukkan. Okey, untuk yang ini dia punya tag ialah IMG SRC, sama dengan yang ini kita perlu cari dahulu. Seterusnya kita kena cari dulu gambar banner yang kita nak masukkan, ya. Okey. Contohnya di sini cikgu awak pergi bahagian Google, kemudian klik image. Okey, kita type lah buah-buahan. Okey, buah-buahan tempatan lah contohnya. Okey. Adalah kita tengoklah gambar-gambar yang sesuai untuk kita masukkan. Contohnya cikgu nak masukkan yang ini. Cikgu klik sini, kemudian kita kena save. Save image as. Okey. Kita nak save dekat mana? Kita kena savekan dekat kita punya folder lah. Nanti kita tak, macam cikgu cakap sebelum ni, kita takut folder kita tu bersepah, kita punya file bersepah, tak tersusun, jadi kita masukkan dalam satu folder. Okey, contohnya cikgu masukkan dalam Naza ESK tingkatan 1. Cikgu tulis dekat situ tajuk dia buah. Okey. Kemudian awak kena tengok dia file jenis apa? JPEG. Kena ingat JPEG, ya. Nama file buah, kemudian jenis file JPEG. Okey, cikgu savekan. Okey, seterusnya kita pergi balik dekat notepad kita. Okey, notepad tadi. Okey. IMG ialah untuk singkatan untuk image, ya. IMG SRC. SRC merupakan source, ya. Maksudnya di mana sumber image gambar kita tadi. Okey, tadi cikgu punya nama file apa? Buah, kan? Okey, buah titik JPEG, JPG. Format file. Kita dah belajar kan format file JPEG. Okey, tutup. Okey, kemudian kita ni. Okey, tanda tutup untuk image. Okey, seterusnya dah siap. Okey. Apa yang kita buat? Kita semaklah kita punya cara, kita punya tag ni sama ke tidak dengan dalam buku teks, ya. Okey, kalau dah betul, dah semak, okey, awak kena savekan file. Save as. Kan sebelum ni cikgu cakap kena savekan dalam dua keadaan, kan? Okey, kita save dalam bentuk teks. Contoh, apa kita nak buat? Contoh banner buah. Okey, save. Kemudian kita save kali kedua. File save as banner buah .html. Okey, kita savekan. Okey, seterusnya kita nak tengok output dia, apa yang dihasilkan. Okey, kita buka kita punya file. Okey, file Naza ESK tadi, kan? Okey, sekejap cikgu besarkan. Banner buah ni, kita cikgu buka. Jadi dia dah terhasil. Ini tadi banner ni tajuk kita punya title. Yang ini ialah banner, merupakan bahagian ataupun bahagian tajuk kepada laman sesawang. Okey, saiz dia kecil. Nanti kita akan belajar kemudian kita setkan saiz bannernya berapa, ya. Okey, ini contoh output untuk tag banner, ya. Okey, kita sambung seterusnya.
Okey. Seterusnya kita sambung frame. Apakah frame? Apakah dia frame? Frame untuk buku teks rujuk muka surat 124 ya. Okey, frame merupakan bingkai dalam paparan laman sesawang. Okey, wujud dalam bentuk lajur mendatar, melintang atau gabungan kedua-duanya ya. Dia boleh wujud dalam bentuk lajur mendatar, kemudian melintang atau gabungan kedua-dua dia. Okey, berfungsi membahagikan paparan laman sesawang kepada bahagian khusus seperti menu utama, pautan, berita dan sebagainya. Okey, frame ni fungsi dia nak bahagikan. Okey, yang mungkin sebelah sisi kiri menegak tu itu adalah untuk menu ya. Okey, dia membuat khusus untuk membuat pembahagian ya. Kemudian memudahkan pengguna membuat navigasi semasa melawat laman sesawang. Navigasi ni contohnya jika awak tekan satu menu, dia akan bergerak kepada satu menu yang lain ya. Okey, contoh frame dekat sini ya. Ni ada contoh frame. Yang kalau melintang ni ialah ni frame yang pertama. Yang ni adalah frame yang kedua. Okey, yang bahagian isi utama ni adalah frame yang ketiga. Okey, biasa yang bahagian menegak ni, yang frame kedua ni untuk digunakan sebagai menu ya, pilihan kepada pengguna. Okey, contoh frame. Kita ada contoh pembahagian frame dalam laman sesawang ya. Okey, frame yang pertama, dia mungkin berbentuk begini. Ini ialah melintang, yang ni adalah menegak ya. Kita dudukkan dia. Okey, berbeza pula dengan frame yang kedua. Okey, frame menegak yang pertama, melintang kedua dan ketiga. Okey, dan frame dan jenis yang ketiga. Di antara tiga-tiga frame ni dia berbeza ikut kesesuaian untuk laman sesawang ya. Okey, seterusnya. Okey, ini tag untuk frame ya. Okey, tengok dekat sini frame set rows sama dengan 70%, 30%, 30%. Okey, tag ini bermaksud bahagian laman sesawang kepada dua bingkai melintang. Okey, row ni ialah melintang ya. Dia ada dua. Okey, dia ada dua bahagian. Okey, beratus ruang melintang untuk dua bingkai ini. Okey, satu bingkai ni dia ada ruang dia 70%. Yang lagi satu ruang dia ialah 30% ya. Okey, kemudian bagi frame menegak, dia punya arahan dia ialah tag calls. Ya, tag calls ya. Kalau yang frame melintang tadi, dia punya arahan dia ialah rows, tags rows. Okey. Tag ini bermaksud bahagian laman sesawang kepada tiga bingkai menegak. Okey, maksudnya ada tiga ini bingkai. Calls ni ialah untuk tag menegak ya. Okey. 3 star ni bermaksud ketiga-tiga bingkai itu mempunyai lebar yang sama. Okey, maksudnya 3 star ni ada 3 bingkai dan 3 bingkai itu mempunyai lebar yang sama. Okey, kita tengok pula macam mana cara untuk menghasilkan tag frame ya. Okey, buka notepad. Okey, ini awak rujuk dalam buku teks muka surat 125. Okey, seperti biasa buat dulu tag awal untuk HTML, kemudian kita ada tag akhir untuk HTML. Kemudian apa? Apa dia? Antara tag HTML, tag awal HTML dengan tag akhir HTML ni kita ada apa? Ada head.
head. Kemudian kita buat tag akhir untuk head. Okey, seterusnya di antara tag awal head dengan tag akhir head ni kita ada apa? Title. Kita ada title Kita ada title. Okey, title kita apa kita nak buat? Kita buat tajuk dia dalam buku tag, kita ikut samalah, contoh frame. Kemudian jangan lupa tag akhir untuk title. Okey, seterusnya tutup head. Di antara head, kemudian kita buat apa? Kita masukkan frame set. Frame set rows. Maksudnya baris dia melintang ya. Okey. Sama dengan star, kemudian koma, star, koma lagi star. Okey. 3 star ni apa maksud dia? 3 star ni maksud dia mengandungi baris yang ruangnya adalah sama lebar dia adalah sama. Okey, tutup. Seterusnya kita buat lagi frame. Nama frame tu ya. Frame name. Okey, sama dengan frame 1. Okey. Okey, ini cikgu copy paste ya. Yang ni kita tukar frame 2. Kita nak namakan ada 3 baris. Kita nak namakan baris pertama sebagai frame 1, baris kedua frame 2 dan baris ketiga ialah frame 3. Okey. Kemudian body ni ialah body, dan jangan lupa untuk tag akhir untuk body. Okey, dalam body ni semua isi ada dalam body, sama ada teks, image ataupun navigasi. Okey Okey, dah selesai. Kita cuba save file, save as. Okey, kita nak buat tajuk apa? Kita buat tajuk frame. Okey, save. Okey, save yang pertama, kemudian save as untuk HTML pula. Frame .html. Okey, jangan lupa ya, masukkan dalam folder awak. Okey, save. Okey, kemudian kita nak tengok output dia. Mana? Okey, ini frame. Tengok hasil dia. Okey, sekarang kita dah ada frame ya. Okey, lebar untuk frame pertama dan lebar untuk frame kedua, frame ketiga adalah sama. Ini frame 1. Ini frame yang kedua dan ini adalah frame yang ketiga ya. Okey, faham ya? Cuba buat di rumah. Okey, seterusnya kita sambung menu pula. Okey, untuk menu semua pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 126. Okey, apa dia menu? Menu ialah pautan pantas ke bahagian-bahagian tertentu dalam laman sesawang. Okey, jenis menu HTML ada 4 jenis. Yang pertama, menu senarai pautan statik. Yang kedua, menu jenis jadual di bawah, menu jenis jadual bawah. Okey, yang ketiga, menu pelbagai tingkat. Yang keempat, menu terapung. Okey, nanti cikgu tunjukkan satu-satu jenis menu ni ya. Okey, menu pertama, menu senarai pautan statik. Apa dia? Dia berbentuk jalur mendatar
dan menegak seperti bar mendatar atau menegak. Okey, contoh yang ada pada laman sesawang Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, ini menu dia ya. Ini menu jalur mendatar ya. Okey, kalau awak tengok dekat sini dia ada juga menu ni, menu jalur untuk menegak. Okey, seterusnya. Yang kedua, menu jenis jadual di bawah. Okey, ataupun drop down menu. Dia berbentuk bar menu, tetapi apabila diklik, satu kotak yang menyenaraikan, pelbagai pilihan akan muncul. Okey, contohnya ini tadi contoh laman sesawang Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, dia ada satu menu. Tadi dia ada menu pautan statik. Tapi bila kita klik kepada info ni, dia ada lagi menu dekat bawah-bawah dia ya. Dia ada menu yang lain. Dia ada pelbagai menu lainnya. Okey, itu maksud dia menu jenis jadual di bawah. Okey, seterusnya. Menu pelbagai tingkat. Okey, ataupun multi-level menu. Dia berbentuk menu jenis jadual. Okey, dia sama dengan jadual. Tetapi setiap pilihan jadual boleh dikembangkan ke pilihan yang lain, menjadikannya berkembang pelbagai tingkat. Okey, yang ini maksud dia kita pilih satu menu, kita pilih satu, kemudian ada lagi pilihan yang lain. Okey, contoh ini ialah laman sesawang. Cikgu ambil laman sesawang Lazada ya. Okey, contohnya cikgu klik lah pada sports dan lifestyle ni. Bila cikgu klik dekat sini, dia akan keluar books. Dia akan keluar banyak pilihan. Okey, dia akan keluar banyak pilihan. Salah satunya ialah books. Bila cikgu tekan books ni, cikgu pilih menu books ni, dia ada lagi keluar pilihan yang lain, iaitu kalender, Chinese book, English book, local books dengan magazine. Okey, dekat sini cikgu bolehlah pilih salah satu. Dia menu dia bertingkat-tingkat. Dalam satu menu tu dia ada menu yang lain lagi ya. Okey, faham ya? Okey, seterusnya yang keempat ialah menu terapung. Menu terapung ni bentuk bingkai yang statik pada laman sesawang. Menu ini tidak bergerak bersama tatal. Okey, tatal maksud dia yang kita scroll. Okay, bila kita scroll, kita nampak dia ke atas, ke bawah, atas, bawah, itu ialah tatal ya. Dalam bahasa Inggeris kita sebut scroll bar. Okey, contohnya yang ini tadi laman sesawang untuk opsi. Okey, perasan tak yang ini tatal dia berada di bahagian atas. Okey, kemudian cikgu scrollkan ke bawah. Tatal dia berada di bahagian bawah. Okey, kalau awak perasan, menu mana yang masih lagi berada? Statik je, dia tak akan hilang. Okey, bila kita cikgu klik bahagian atas, scroll ke atas, dia ada menu ni lah. Kan? Tapi bila ke bawah, menu yang ini tadi sudah hilang. Tapi menu mana yang kekal? Okey, kalau awak perasan, awak tengok dekat sini, newsletter ni. Newsletter ni dia kekal juga ya. Ini ialah menu terapung. Dia masih kekal walaupun kita scroll ke atas dan kita scroll ke bawah. Okey, faham ya? Okey, seterusnya cikgu nak tunjukkan tutorial macam mana nak menghasilkan tag menu. Okey, seperti biasa, buka notepad. Okey, ini yang tadi cikgu buka. Okey, sekejap. Cikgu file, new. Okey, sama juga. Permulaan dia kena ada tag HTML. Okey, kemudian kita kena tutup tag akhir untuk HTML. Okey, seterusnya kita antara HTML dengan akhir HTML ni kita kena ada head. Kita kena ada apa? Head. Okey. Head. Okey, kemudian ada tag akhir untuk head. Okey. Di antara tag awal head dengan tag akhir head ni kita ada apa? Title ya. Okey. Kemudian title dia apa? Kita nak buat menu lah. Title dia ialah tajuk kita menu tadi kan. Jadi kita buat tajuk title menu. Okey, contoh menu 1. Okey, kita tutup title. Okey dah.
Okey, seterusnya tutup head. Kemudian untuk body pula. Tag awal untuk body. Kemudian jangan lupa tag akhir untuk body. Okey, seterusnya di antara tag awal dengan body dengan tag akhir body ni kita ada tag nav. NAV. NAV ni merupakan apa? Kalau awak tengok buku teks muka surat 126, maksud dia mentakrif pautan pengemudi. Maksudnya kita nak buat link lah. Kita nak buat pengemudi ya. Pautan pengemudi. Okey. Kemudian kita jangan lupa tutupkan nav ni. Okey, di antara tag awal NAV dengan tag akhir nav ni kita ada apa? Kita tengok dalam buku teks dia ada U1. Dekat situ U1. Kemudian lepas U1 tu ada L1. L1 kalau awak tengok contoh dekat situ, L1 ni, okey, tutup, kemudian dia buka balik, A, href sama dengan menu 1.html titik, okey, bukan titik, 2 titik bertindih. Okey. Kemudian menu 1. Yang ini agak panjang sikit dia punya tag dia. Okey, kita tutupkan yang A ni. Okey, buka di sini. Tag akhirnya di sini. Okey, kemudian kita tutup dengan LI ni tadi. Tag. Okey, tag awal LI, tag akhir untuk LI. Okey, dia ada 4 menu. Jadi kita cikgu copy paste saja. Copy. Okey, sekejap. Ctrl C. Okey. Okey, sekejap. Okey, tapi kita tukar ni menu 1. Yang ini ialah menu 2. Okey, ini menu 2. Ini menu 3. Kemudian tukarkan menu 3. Ini adalah menu 4. Dan ini adalah menu 4. Okey, dah. Seterusnya, okey, U1 ni kita belum buat dia punya tag akhir. Kita buat U1. Okey, seterusnya tutup NAF, kemudian tutup tag akhir body. Okey, kalau awak tengok dalam buku teks, U1 ni bermaksud mentakrifkan senarai tak tertib. Kemudian L1 ni pula bermaksud mentakrifkan senarai item. Okey, kalau tak faham tak apa, kita tengok apa hasil dia ya. Apa dia punya output dia. Okey. Sebelum tu semak dulu kita punya tag HTML ni. Okey, betul ke tak? Kalau dah yakin. Okey, kalau dah yakin betul. Okey, yang ni cikgu letak tajuk title dia ialah menu sahaja ya. Okey, kalau rasa dah yakin. Okey, file, save as. Masukkan dalam folder kita tadi tajuk menu. Okey, save. Okey, yang kedua, file, save as, tajuk menu titik html. Okey, savekan. Okey, kemudian kita tengok apa output kita. Mana menu? Okey, kat sini. Jadi inilah hasil tag yang kita dah buat tadi tag HTML kita dah buat tadi. Kita ada berapa menu tadi kalau awak perasan yang LI tadi. Okey, kita ada
4 menu, iaitu menu 1, menu 2 dan menu 2, 3 dan 4. Okey Okey, itu ialah tag HTML, tag untuk menu ya. Okey, seterusnya cikgu harap awak boleh cuba buat di rumah ya. Yang ada komputer boleh cuba buat di rumah. Kalau dah buat, nak tunjuk hasilnya dekat cikgu pun boleh tunjukkan. Dan jika ada masalah, jangan lupa bagi tahu cikgu, PM terus ya. Okey, itu saja untuk untuk pelajaran kita hari ini. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.